Hai, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di channel Will Atkins Menu. Channel yang berkongsikan olahan resipi khas untuk pengamal diet Atkins. Pengamal diet lain dan iklim boleh je nak try. Resipi yang diolah kali ini adalah ayam masak kari hijau Thailand. Resipi dari negara jiran, negara Gajah Putih. Tapi diolah mengikut gaya diet Atkins. Semestinya tanpa penggunaan stevia, gula, pemanis gantian, santan, creamer, yogurt, susu, jus botol, tomato, paste tomato maupun cube atau serbuk perasa pasaran. Ini kerana pengamal diet Atkins sememangnya tak boleh ambil langsung apa yang saya telah listkan. Ini bukan saya listkan mata-mata, tapi ianya telah digariskan oleh pengasas diet Atkins, iaitu mendiang Dr. Robert C. Atkinson. Jadi, pengamal diet Atkins yang original atau sejati perlulah dan wajib mengikut garis panduan pengasas diet Atkins sendiri. Jangan nak suka-suka ubah ikut selera, ikut nafsu. Lepas tu mengaku pengamal diet Atkins sejati. Bahan utama untuk menu kali ini seperti biasa. Saya menggunakan ayam sekar, tapi kali ini setengah ekor ayam sekar yang dibersihkan terlebih dahulu dan ditoskan. Dan juga penggunaan 3 sudu besar minyak zaitun extra light. Ingat, extra light. Manakala rempah ratus yang perlu disangai adalah 1 sudu teh biji ketumbar. Perlu dibersihkan terlebih dahulu tau. 1 sudu teh jintan manis jenis bijian. Ianya juga perlu dibersihkan. 1 sudu teh jintan hitam atau habatus sauda pun perlu dibersihkan. Serta 1 sudu teh jintan putih yang perlu dibersihkan. Jangan lupa 1 sudu teh lada sulah jenis biji-bijian tau. Ini pun perlu dibersihkan. Dah bersihkan kesemuanya, toskan dan sangaikan dalam 2 ke 5 minit. Lepas tu ketepikan seketika. Jom kita buat paste kari hijau. Kita menggunakan 1 ikat besar daun ketumbar yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Saya buangkan akarnya. Dan 3 batang cili hijau. Ianya juga perlu dibersihkan. Segenggam cili padi hijau yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Dan 11 helai daun limau purut. Bersihkan betul-betul. Serta 3 batang serai segar. Jangan lupa 11 ulas bawang putih yang perlu dikupas kulitnya dan dibersihkan. Serta 5 biji bawang kecil yang perlu dikupas kulitnya dan dibersihkan terlebih dahulu. Jangan lupa 3 inci lengkuas yang perlu dibersihkan kulitnya sebersihnya dan juga 3 inci halia. Ianya juga perlu dibersihkan terlebih dahulu kulitnya. Dan 3 inci kunyit hidup. Ini pun perlu dibersihkan kulitnya terlebih dahulu. Serta 1 sudu besar kisaran kering kunyit Atkins Homemade. Elakkan yang dijual di pasaran kerana telah bercampur dengan tepung peras. Dan jangan lupa rempah ratus yang telah kita sangaikan tadi. Kesemua bahan-bahan ini
perlu dikisar dengan mencampurkan 1/4 cawan minyak zaitun Classico. Okey, masukkan kesemuanya ke dalam pengisar ataupun food processor dan kisar betul-betul. Dan inilah hasilnya. So, kita ketepikan seketika. Walaupun ini adalah menu untuk pengamal diet Atkins, kita tetap mempentingkan perasa dan perisa. Sebab itu digunakan 1/3 cawan jus perahan lemon segar, bukan kotak atau botol. Dan juga 9 helai daun limau purut yang dibersihkan terlebih dahulu, serta 1 cube stok ikan Atkins homemade yang dibuat sendiri atau diorder dengan kami. Manakala untuk hiasan, yang mana bukan sekadar hiasan, ianya juga boleh dinikmati, adalah setengah batang cili merah. Bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita potong atau hiris serum. Sebaiknya serum cantik-cantik tau. Kita juga menggunakan sedikit daun dari pokok ketumbar yang kita mesinkan tadi. Jadi, ketus atau ambil sedikit. Dan juga 5 helai daun limau purut yang dibersihkan dan dihiris halus atau nipis. Sekarang kita sediakan pengganti kepada santan atau creamer atau susu. Caranya, kita kupas 1 biji bawang Hollands, bersihkan dan kisarkan dengan penggunaan 3 sudu besar minyak zaitun Classico. Jangan dimesin, guna air tau. Semua bahan telah pun kita siapkan dan sediakan. Sekarang, jom kita masak. Dan seperti biasa, panaskan kuali yang telah dibersihkan. Letak kuali di atas dapur dan panaskan. Biar ianya benar-benar panas. Sebelum dituangkan minyak zaitun extra light. Ingat, extra light tau, bukan extra virgin. Dah tuangkan minyak zaitun tu, kita biarkan ianya panas di dasar kuali sebelum dituangkan pes kari hijau Thai kita. Ingat, tuangkan kesemuanya, tak perlu separuh-separuh. Bila dah tuangkan kesemuanya pes kari hijau tu, tumiskanlah sehingga naik bau dan bertukar warnanya sedikit gelap. Ingat, tumisan ini mengambil masa dalam 15 ke 20 minit. Jadi sabarlah, okey? Kita tumis biar ianya benar-benar naik bau semerbak. Lepas tu masukkan terus pengganti santan atau creamer yang telah kita siapkan tadi. Lepas tu apa lagi? Kacaulah biar ianya benar-benar sekata serasi. Ingat, kacau dalam 5 ke 7 minit macam tu. Selepas 5 atau 7 minit dikacau, kita biarkan ianya merenih selama 10 minit di atas dapur dengan api yang sederhana. Ingat, api tu perlu sederhana sebab kita tak nak pes kari kita ni kering atau hangus di dasarnya. Lepas tu, terus masukkan ketulan-ketulan ayam yang telah kita bersih dan toskan. Ianya selepas direnihkan tau masuk tu. Masuk perlahan-lahan agar ianya tidak terpecik kuah tu. Dah masukkan kesemuanya setengah ekor ayam yang telah dipotong jadi ketulan tu. Terus je gaul sebati. Gaul sehingga kuah kari hijau Thailand kita menyeliputi ketulan-ketulan ayam dan masuk ke dalam struktur ketulan-ketulan ayam tu. Lepas tu kita biarkan ianya merenih selama 10 minit
sekali lagi. Ianya bagi bertujuan kita nakkan semua bahan dalam kuah tu masuk ke dalam ketulan-ketulan ayam. Kalau nak lama pun boleh, tapi jangan melebihi 15 minit tau. Lepas tu, barulah tuangkan jus perahan lemon dan cube stock yang kita siapkan atau anda order je dengan kami di IG. Lepas dah masukkan kedua bahan tadi, kacau sekata dengan perlahan. Dah puas hati kacau, kita biarkan ianya mereneh sekali lagi dalam masa 10 minit. Ingat, 10 minit je, tak perlu terlalu lama. Selepas 10 minit, barulah tuangkan 250 ml air kosong. Tak perlu lebih, tapi kalau anda nakkan kuah tu lebih sikit, boleh je. Tapi cukuplah 250. Dah masukkan air tu, jangan biarkan begitu saja. Kacaulah sekata. Kacau dan adukkan. Kita gerak-gerakkan ketulan-ketulan ayam yang ada dalam dalam kari hijau Thailand kita ni. Kacau biar ia sekata dan balikkan ketulan-ketulan daging ayam tadi. Sebab kita nakkan kesemua bahan termasuk ketulan-ketulan ayam itu masak sempurna. Dan kita biarkan mereneh untuk kali terakhir selama 10 minit sekali lagi. Ya, ini adalah renehan terakhir. Selepas 10 minit untuk renehan terakhir, tabungkanlah hirisan daun 5 purut yang telah kita hiriskan tadi. Lepas dah taburkan ke semua daun 5 purut tu, biarkan ianya 5 minit. Biar aroma 5 purut tu masuk ke dalam kuah dan juga ketulan-ketulan ayam. Lepas tu, tutup api dapur dan hidangkanlah. Untuk pengamal daya Atkins, saya syorkan cukup meratah 3 ketul je. Sebab dalam merasa masakan, kita juga perlu mengawal diet. Jangan lupa untuk minum detox Rafwan selepas 1 jam selesai berbuka puasa ataupun selepas 1 jam menikmati menu makan malam. Set detox boleh diorder di Instagram real_diet_Atkins_Malaysia.